Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya minta maaf di atas apa yang telah berlaku sebentar tadi. So ada masalah sedikit, masalah internet, saya pun tak tahulah, masalah komputer mungkinnya. Jadi insya-Allah dalam sesi kita pada petang ini, insya-Allah saya akan cuba untuk bersama-sama dengan you all semua untuk sedikit menceritakan tentang, share tentang apa yang kita boleh dapat daripada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ahmad Al-Rashid. Jadi tadi saya telah menyebutkan dalam permulaan tadi, iaitu Syekh Muhammad Al-Rashid adalah salah seorang daripada mereka yang telah melaksanakan usaha dakwah ini sejak daripada awal permulaan remaja beliau, dan kemudian beliau telah bersama-sama dengan beberapa ramai orang syekh-syekh yang berada di negara Iraq untuk bersama-sama menyedarkan balik umat Islam ke arah apa yang sepatutnya mereka faham. Jadi perkara ini, iaitu isu kesedaran ini ataupun menggilak balik apa-apa yang ada di dalam Islam ini, sebenarnya bukan satu benda yang pelik, satu benda yang baru, satu benda yang ni, kerana memang menjadi satu naluri ataupun kita boleh katakan sebagai satu lumrah bahawa Islam ini tidak akan selama-lamanya ertinya akan tidak terusik, tetapi akan ada usaha-usaha yang dibuat oleh musuh-musuh Islam untuk menghilangkan part-part daripada Islam. Kalau boleh memang mereka mahu memadamkan agama ini, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Kalau boleh mereka ingin menghapuskan Islam ini daripada muka bumi ini. Itu memang kerja musuh-musuh Islam dan juga kerja orang-orang yang bencikan kepada Islam, yang juga menjadi satu ketetapan di atas muka bumi ini sejak bermula daripada Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah ketika kesedaran mula timbul di kalangan umat Islam, maka ramailah orang yang mula berminat kepada Islam. Mereka bermula inginkan kepada Islam, lalu pada ketika itu dakwah telah dibangkit semula, sama ada di tanah Arab ataupun di bukan tanah Arab. Dan pada ketika itu pelbagai usaha, pelbagai sumbangan yang telah diberikan oleh dai-dai. Di samping berdakwah, terdapat juga di kalangan mereka itu yang bukan hanya yang memberi sesuatu kepada dai ini, iaitu kepada pendakwah. Kerana pendakwah ini yang bekerja untuk menyedarkan manusia dan sebagainya, mereka juga dalam waktu yang sama, mereka ini adalah sebenarnya perlukan juga kepada orang-orang yang akan kita katakan memberi input kepada dai-dai ini sendiri. Jadi dai-dai yang terus bekerja ini adalah umpama kita boleh katakan sebagaimana bateri lah ya. Sebagaimana telefon yang bila digunakan, maka baterinya akan low batt. Jadi low batt ini memerlukan kepada di-charge semula. So bagaimanakah nak di-charge ni? Di-charge ni dalam pelbagai bentuk.
sama ada dengan cara ada orang yang memberi sumbangan mereka dengan membetulkan fikrah kepada para da'i ni. Kalau sekiranya mereka ini melencong daripada apa yang sepatutnya. Dan ada juga di kalangan mereka ini yang mungkin kelemasan, penat macam apa yang berlaku kepada kita pada hari ini, doktor-doktor yang bekerja di hospital setiap hari dengan banyaknya pesakit COVID-19 dan sebagainya. Jadi mungkin mereka ini memerlukan kepada sokongan moral dan juga tolakan dalaman yang kuat. Maka begitulah juga para da'i. Para da'i yang bekerja kuat, mereka akan banyak kehilangan tenaga dan memerlukan kepada support yang kuat. Jadi insyaAllah sebab itulah datangnya Syekh Muhammad Rashid ni sebagai dalam masa yang sama beliau adalah orang yang bekerja, tetapi dalam masa yang sama juga ialah dia adalah orang yang berusaha untuk memberi input kepada para da'i lain yang bekerja ni supaya mereka ni akan terus dapat motivasi, dapat isi, dapat jadi sebagaimana kita tengoklah kalau bateri diisi dengan charge, so charge tu mudah saja, cucuk je kan, so dia akan dapat bergerak ke depan. Tetapi masalahnya adalah manusia ini kompleks. Manusia ni bukannya telefon yang hanya boleh cucuk bateri maka dia akan bekerja. Banyak benda gangguan dia di hadapan dia. Gangguan dia ialah sama ada gangguan family ni mungkin mak bapa, ayah, keluarga dan sebagainya, dan mungkin pekerjaan, mungkin juga masyarakat, mungkin juga macam-macam. Jadi yang ganggu dia ni kuat. Sebab itulah kalau da'i, para da'i mana yang tidak sentiasa mempunyai satu talian hayat yang mantap, maka dia mungkin akan ada kemungkinan untuk hilang ataupun mati di tengah jalan, kehabisan bateri. Jadi Syekh Muhammad Rashid ni salah seorang daripada orang yang datang untuk cuba menyumbang dengan memberi charge yang kuat kepada ni. Tetapi sumbangan-sumbangan yang diberikan oleh ulama-ulama dalam banyak bentuk. Di antara bentuknya adalah bentuk memberi kekuatan sebagai yang saya sebut tadi, iaitu kekuatan pemikiran, dan ada yang memberi dalam bentuk fizikal, iaitu mungkin kemahiran, tidak mahir untuk dakwah, tidak mahir untuk bercakap kepada orang ramai, lalu diberikan kemahiran-kemahiran. Jadi semua orang insya-Allah mempunyai pahalanya sendiri yang memberi kepada para da'i ini, membantu para da'i ini untuk bekerja terus-menerus. Okey, jadi insya-Allah apa yang kita nak baca ni, insya-Allah. Cuma saya nak tanya siapa yang ada di line tu, adakah suara okey ataupun tak okey? Just nak make sure. Takut tak okey kan? Takut tak okey. Kalau okey tolong bagi respon lah kalau suara clear. Jadi apa yang kita nak baca pada hari ini iaitu buku Awaiq ni adalah siri-siri yang ditulis oleh Syekh Muhammad Rashid, yang mana dia ni adalah Mak Rashid memberi satu sudut sumbangan yang lain daripada sumbangan yang diberikan oleh orang-orang lain, iaitu sumbangannya ialah dari sudut dia tengok ramai orang mungkin memberikan dari sudut ni dan sudut ni, jadi dia cuba untuk memberi satu sudut yang berbeza sesuai dengan kelebihan dia. So setiap daripada kita alhamdulillah kan ada kelebihan masing-masing kan, sama ada kita sedar ke tak sedar ke, tapi sebenarnya ada kelebihan tu, dan setiap orang sepatutnya berusaha untuk memberikan sumbangannya yang dia boleh lah kan. Jangan rasai bahawa dia tidak tahu apa-apa. Tak, sebenarnya kita banyak tahu, banyak boleh buat. Kita ada kelebihan yang orang lain tak ada mungkin. Jadi kita cuba untuk mengenali kelebihan kita dan kemudian kita menyumbang melalui apa yang kita faham dan kita tahu. Syekh Muhammad Rashid ni kelebihan dia adalah satunya kekuatan ilmu syar'i.
Kekuatan ilmu syar'i yang saya maksudkan ialah bukan hanya mungkin daripada background ustaz dan sebagainya kan. Mungkin ada orang daripada background pelajaran agama, daripada Azhar ke, daripada UKM, Fakulti Pengajian Islam ke, daripada UIA ke dan sebagainya. Tapi ada orang bukan pengajian Islam, tapi dia hebat dari segi ilmu-ilmu Islam. Itulah sepatutnya para da'i. Para da'i, orang yang bawa Islam, sepatutnya dia kena berusaha untuk belajar. Belajar semampu, sekuat mungkin, sehingga mungkin boleh melebihi daripada orang-orang yang bukan ilmu syar'i. Saya teringat ni cerita dengarlah kan cerita kan. Sebab you orang ada online. Masa saya tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dulu, masa tu tahun 79 saya rasa, saya belajar di satu tempat di pondok di Terengganu. Ada seorang tok guru, anak dia belajar sains, di mana buat sains di UPM pada suatu 70-an Universiti Pertanian masa tu, bukan Universiti Putra tapi Pertanian. Jadi dia belajar di situ sains, biologi ke chemistry saya tak tahu, tak ingat lah. Tapi dia minat kepada pelajaran agama. Selepas daripada itu dia berhenti, habis degree dia berhenti, dia tak bekerja, tapi dia pergi belajar agama dan duduk masa tu bukan dengan saya lah, tapi selalu bersama dengan saya, dan dia belajar dengan ayah dia, Tok Guru, dan akhirnya dia menjadi seorang ustaz lah yang hebat lah saya rasa, dengan boleh bahasa Arabnya, dengan ilmu Islam yang mantapnya dan sebagainya. Sekarang masih ada lagi, saya tak sebutlah nama dia. Jadi nak ceritanya adalah benda ni boleh berlaku lah kan, insyaAllah. Di kalangan kita pun dalam masa sebulan ini sebenarnya kalau kita belajar betul-betul, insyaAllah banyak benda kita boleh dapat. Dari segi ilmu-ilmu Islam lah yang sebut ni kan. Yang fikrah tu insyaAllah faham-faham lah kan, tu perlu. Tapi yang ilmu, pemantapan ilmu Islam ni. Jadi yang saya nak cerita juga kat sini ialah apa ni, Syekh Ahmad Rashid ni, ialah dia dari sudut itu, iaitu hebat dia. Hebat apa? Iaitu dia ni walaupun background law, tetapi disebutkan daripada kecil ada satu tape recorder dulu, tape recording, tape bukan CD, bukan MP3, ni zaman tahun 70-an. Saya pernah dengar dulu tahun 80-an, minta maaf, saya pernah dengar dulu tape dia, ada 2 tape yang dia bercerita tentang hidup dia, Syekh Ahmad Rashid ni. Of course lah dalam bahasa dia lah kan, dalam bahasa Arab. Dia bercerita di Amerika masa tu. Dan dia cerita, dia kata aku tak nak cerita benda ni tentang hidup aku ni, tetapi aku terpaksa bercerita kerana permintaan dan ditakuti bahawa nanti aku mati, orang takkan tahu kan tentang apa yang berlaku pada aku dan pengalaman dengan aku. Dan dia banyak nak kata blame, bukan juga blame lah, nak kata dia macam mengkritik lah juga apa yang berlaku di kalangan ikhwah dan akhwat di negeri Teluk. Negeri Teluk ni artinya Kuwait, Emirat, Qatar, Bahrain, Oman, Saudi, itu negara Teluk Arab. Jadi sebab apa? Sebab dia tengok ni cerita pasal ikhwah bukan cerita orang lain. Sebab ikhwah dan juga akhwat, dia kata di sana banyak bermain-main. Mereka ni berdakwah tapi banyak tidak fokus pada mempelajari ilmu syar'i. Jadi mungkin boleh kita katakan juga apa yang berlaku sekarang ni pada kita pun mungkin lebih kurang lah saya rasa kan, iaitu kena tidak mempelajari dan tidak strong. Padahal kita mempunyai masa dan mempunyai peluang untuk kita belajar kan, kalau kita nak. Jadi sebab apa, dia banyak festival, dia banyak benda-benda macam tu, benda-benda yang yang dakwah, tapi dakwah dalam bentuk yang dia tidak taksil, dia panggil. Itu pendapat dia lah kan dan saya rasa betul pendapat tu. Sepatutnya di kalangan kita ni, kalau kita ada masa, sepatutnya kita kena memberikan fokus pada benda-benda tu, insyaAllah. Okey, jadi Syekh Ahmad Rashid ni dia dapat memberi input kepada para da'i ini satu bentuk yang lain. Apa bentuk dia? Iaitu memberi satunya, menyadurkan, mentaksilkan, kita panggil taksil,
Taksil iaitu apa ni, memancapkan satu ilmu-ilmu dakwah ni dipancapkan, dikorek-korek daripada buku-buku, kitab-kitab lama, kitab fiqh ke, kitab tasawuf ke, kitab zuhud ke, kitab perang ke, kitab sejarah ke dan sebagainya. Kemudian disambungkan apa yang kita faham tu. Sebab dia tengok para da'i sekarang ni dia tahu sesuatu benda tu, tetapi dia tidak tahu bahawa benda tu sebenarnya ada sandarannya yang kuat di dalam kitab-kitab yang ditulis oleh ulama dulu. Sebab ulama dulu mengalami masa yang panjang kan. 1400 tahun kita kata 1300 lah. 1300 tahun yang lampau, masa itu panjang, dan masa tu dilalui oleh umat Islam dengan pelbagai situasi. Situasi keagungannya Baghdad, situasi kejatuhannya Mongol dan juga Salib, tentera salib, situasi berdepan dengan non-Muslimnya, situasi berdepan dengan situasi baru di Andalus, situasi perpecahan di Andalus, macam-macam situasi. Naiknya Osmaniyah, orang yang bukan Arab menjadi khalifah. Kemudian tu pergaduhan dalaman dan macam-macam sekali kan. Jadi benda-benda ni semua ditulis oleh para ulama terdahulu. Ulama terdahulu tulis dalam bentuk sejarah ke, dalam bentuk fiqh ke, dalam bentuk hukum ke, dalam bentuk macam-macam Jadi sepatutnya kita mendalami benda-benda tu, melihat kembali, membaca kembali sebagai seorang da'i. Bukan membaca juga, mungkin buku-buku tu dibaca tapi oleh orientalis contohnya, ataupun dibaca oleh orang-orang yang fake sahaja contohnya. Orang yang tidak mempunyai pandangan dakwah contohnya. Jadi mereka ini bila baca, of course lah kan akan membuat penafsiran ataupun membaca dari sudut yang mereka berada dari mana kan. Jadi insya-Allah inilah kekurangan yang ada pada para da'i. Jadi para da'i sepatutnya kena berusaha untuk mendalami balik bahan-bahan tu. Of course tak mampu. Jadi Syekh ni oleh kerana dia mempunyai kemampuan itu dan dia rajin membaca, dia banyak membaca, banyak mempelajari, jadi dia telah linkkan di antara yang asal buku-buku yang lama atau kita kata sebagai traditional ataupun classical turas, dan juga dengan fiqh dakwah ni. Itu yang pertama lah kelebihan yang ada pada Syekh ni, yang dibuat oleh Syekh ni. Yang kedua ialah dari sudut manusia ni ada digerakkan oleh dua aspek kan. Tiga lah kita kan. Manusia ni ada tiga aspek dalam elemen di dalam dirinya. Yang pertama ialah elemen kemampuan tahu cara nak buat. Yang kedua tahu cara yang betul, mana yang betul, mana yang salah. Dan yang ketiga keinginan. Jadi dia tengok bahawa kemahiran ada orang mampu, mungkin ada orang yang boleh memberikan, mengajar, iaitu mungkin ikhwah-ikhwah yang mempunyai kemahiran dalam pendidikan, dalam undang-undang, dalam sebagainya. Dan ada ikhwah yang mempunyai kehebatan dalam pemikiran dia, dalam memberikan seseorang itu faham sesuatu benda tu yang mungkin orang lain cerita dia tak faham, tak nampak. Contohnya Said Qutb rahimahullah, dia boleh mengeksplainkan satu benda tu yang orang lain tak mampu nak explain. Orang lain tahu itu macam tu, tetapi tak boleh nak explain. Betapa susahnya kita nak explain. Contohnya ialah bahawa matlamat hidup manusia adalah begini. Betapa susah kita nak cerita bahawa kita ni kalau hidup tidak tanpa bersandarkan kepada matlamat yang jelas, dia akan berputar-putar menjadi Pak Mak dan juga Pak Tam. Bukan Cik Kiah bukan Cik Kiah. Cik Kiah tu cerita lain pula. Jadi tu contohnya, maknanya keadaan-keadaan lah kan. Tapi bila datang cerita Pak Mak Pak Tam, kita boleh nampak, macam tu. Jadi itu adalah kehebatan yang ada pada Said Qutb rahimahullah. Dia boleh explainkan benda itu dengan jelas. Dia pergi kepada Quran, dia menyelami Quran, so dia
bongkarkan apa yang kefahaman kita daripada Quran tu. Sekarang ni Syekh Mak Rashid pula tengok dari sudut yang berbeza, sudut lain pula, iaitu apa dia? Dari sudut keinginan. Kenapa kita ni tak nak buat benda ni? Kenapa kita nak buat? Apa yang perlu kita push dalam kehidupan kita ni supaya kita ni nampak rasa nak buat benda tu? Jadi benda-benda ni lah insya-Allah yang disumbangkan oleh Syekh Muhammad Al-Rashid di dalam melalui buku-buku buku-buku Syekh Muhammad Rashid, insya-Allah. Jadi siri-siri buku Muhammad Rashid ni banyak. Nombor satu, Muntolak, of course. Kemudian yang kedua, Awaid yang kita nak baca pada hari ini, tapi tak tahulah kan sampai bab mana. Mungkin apa nak kita kata, baca mukaddimah pun tak habis mungkin hari ni. Sebab kita akan berhenti pada pukul 4 petang insya-Allah. Kemudian kita ada buku selepas daripada tu, buku Ar-Raqaiq Syekh Mak Rashid, buku Sinaatul Hayah, buku dah macam-macam lagi lah kan. Ada berbelas-belas buku yang telah ditulis, siri buku. Setengah-setengah siri buku tu ada 4 jilid. Seperti Usulul Iftah yang saya tak tahu. Cuba diterjemahkan sikit-sikit kan. Tapi terjemahan of course lah kan begitu susah, begitu sukar dan begitu tidak menampakkan apa yang dia nak kan. Seperti contohnya terjemahan Indonesia untuk Awaid, untuk Muntolak okey sikit lah saya rasa. Jadi insya-Allah itu mukaddimah lah kepada pengenalan kepada buku-buku siri-siri yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ahmad Rashid. Dan insya-Allah terima kasihlah kepada mereka yang menganjurkan sesi ini, dan sesi ini insya-Allah kita akan tinggalkan dalam Facebook. Siapa-siapa nak tengok silakan tengok insya-Allah. Terutama kepada ramai di kalangan kita kan, yang doktor yang tak sempat, yang sedang bekerja dekat hospital dan sebagainya, insya-Allah. Jadi hari ini insya-Allah kita akan mula baca buku mukaddimah kepada Awaid. Saya tak pasti nak baca semua, tak baca semua Awaid ni, tapi nak baca mukaddimah dulu hari ini. Okey. Tajuk mukaddimah ni, tajuk dia ialah Hazihiz Zahrah Al-Hamra. Jadi buku Muntolak ni kita tahu tentang apa sebenarnya yang dia nak cerita. Kita boleh katakan Muntolak ni ialah tajuk dia pun ialah titik tolak kan. Titik tolak di mana kita nak bertolak, kenapa kita bertolak, why we start to move, kenapa. Jadi semua tu kan, kenapa, daripada mana, supaya jelas kan. Jangan bertolak daripada tempat yang tak betul. Jangan dah berjalan jauh tiba-tiba start salah. Kalau start salah tak betul kan. Kalau naik lomba lari kan tak. Kita sepatutnya start tempat kita tapi start tempat lain. Jadi tak betul, tak dapat number Jadi itu yang pertamalah buku Muntolak. Jadi artinya kita nak bertolak, apa yang kita nak buat, kenapa kita buat ni, kenapa buat amal jema'i, kenapa buat dakwah, bagaimana nak buat dakwah dengan betul dan sebagainya. Itu semua itu ada dalam Muntolak. Jadi insya-Allah ikhwah, akhwat semua insya-Allah boleh bacalah Muntolak sampai habis Siapa yang tak ada, siapa tak baca, iklan sekali lagi boleh dapatkan MP3 full Muntolak ni daripada 1 sampai bab yang ke-17 ada recordingnya. Bukan bacaan tu tapi saya duduk bercerita kan selama beberapa tahun ada benda tu insya-Allah boleh dapatkan daripada siapa-siapa yang ada. So sekarang kita baca Awaid. Awaid ni tajuk dia yang pertama ni mukaddimah ialah bunga mawar merah ini, tajuk dia gitu. Bunga mawar merah ini, hazihiz zahrah al-hamra, bunga mawar merah ini. Apa yang bunga, apa yang merah, apa yang ini. Kan? Jadi dia nak ceritanya lebih kurangnya ialah maknanya melepak-lepak lah kot merah kan. Merah ni macam wow. Maknanya sekarang ni kita bila habis Muntolak ni, kita ni dah semangat nak bekerja kan. Kita dah tahu dah kenapa kita buat kerja ni, dan kita dah tahu sepatutnya kita kena buat macam mana dan sebagainya. Tapi lepas daripada ni, tiba-tiba datang buku Awaid. Awaid ni makna apa? Dah bertolak tu, dah start Muntolak, tiba-tiba
ada awaik kat depan ni. Awaik ni apa? Awaik ni halangan-halangan. Awaik kan. Kalau raqaik itu pelembut-pelembut. Itu kan benda-benda yang lembut, melembutkan hati. Kalau keras, biskut keras kita jirus air, kita masukkan dalam air dia jadi lembut. Itu raqaik. Tapi kalau awaik ni halangan. Banyak rupanya halangan. Bila kita nak berjalan ni, rupanya tidaklah begitu mudah. Terutama apa? Terutama kalau kita kata amal jama'i. Kita nak beramal jama'i, buat kerja kan. Maknanya dalam bab 7, bab 8 perlukan amal jama'i. Dalam muntolak dulu. Bila nak amal jama'i, rupanya bukan begitu mudah nak amal jama'i ni. Ada banyak masalah. Okey, itu satulah kan contohnya. Yang keduanya, kita nak beramal ni pula ingat mudah ke? Ada banyak halangan dia. Ada orang tak suka, ada orang gini, ada orang gini. Itu nombor 2. Itu halangan-halangan daripada luar. Yang ketiga pula kan, halangan-halangan. Ingat mudah kita nak dapat orang. Kan? Kadang-kadang kita buat-buat, tak menjadi. Kita buat tengok 4-5 tahun, 10 tahun, tengok-tengok hancur berkecai. Orang semua lari. Dan sebagainya. Jadi macam-macam kan. Itu maknanya halangan-halangan yang berlaku di dalam perjalanan dakwah. Jadi benda-benda itulah yang dihuraikan di dalam buku ini, insya-Allah kan. Jadi starting dia tu yang merah menyala ni kan, hazihi zahra al-hamra ni, bunga yang merah ni maknanya sana tengah bersemangatlah kita ni macam tu kan. Okey. Jadi muqaddimah, inna tariqan. Jadi kita start sini, saya baca sini. Inna tariqan jamilan fasihan yughrika bitawaghul. Sesungguhnya jalan yang cantik, yang luas, dia menggoda kita untuk masuk. Kan, wow, kita pergi tengok kan. Wah, jalan apa? Jalan dakwah kan. Jalan dakwah ni masya-Allah. Insya-Allah kita pun semangatlah nak masuk kan. Tatafarra'u anhu durubun dayiqah. Tetapi ingat daripada jalan tu dia akan ada apa ni? Durub dayiqah. Maknanya ada simpang sini, simpang sempit ni kata. Jalan tu luas, tapi lepas tu ada simpang sempit. Banyaknya simpan. Kalau kita masuk kat kampung, masuk kat kampung pula, masuk kat Felda kata kan tak? Kampung Felda kan. Kita akan masuk banyaknya jalan sini. Banyak jalan nombor pening nak cari rumah saudara saya kan. Itu kan. Lepas tu pada itafat al-haddah. Lepas tu ada pula selekuh tajam. Gitu kan. Tengok. Kalau kita tak biasa kan. Nanti jatuh kan tak? Parik depan tu. Lan tada'ka syurtatus sair, dia kata, wal murur tasiru fihi bisayyaratika duna alamati tahzir hamra wa isyaratun lil akhtar. Jadi dia kata, jalan-jalan tu semua, jalan yang pelik-pelik yang kita tak ni kan. Sebab jalan dakwah kan, jalan dakwah kita tak tahu kan. Depan ni apa benda ada kan. Jadi dia kata, tapi alhamdulillah, walaupun jalannya begitu mencabar sekali, tetapi polis bagus ni kata. Polis bagus kat sini. Polis jalan raya kan. Polis jalan raya dia kerajaan lah kita katakan, iaitu telah meletakkan apa ni, isyarat-isyarat, tanda-tanda. Kan sini ada kan no entry kat sini sebab apa? Sini kawasan ni ada tengkorak. Tengkorak sebab apa? Kawasan ni bahaya. Ada hantu banyak. Kawasan ni tak boleh masuk. Kawasan ni selekor tajam kat depan. Kawasan ni jangan langgar, ni ada T-junction. Jadi semua tu kan, itu adalah tanda-tanda yang telah diletakkan oleh polis. Syekh ni nak cerita apa sebenarnya? Sabar dulu sabar dulu. Nanti pukul 4 kita berhenti. Jangan bimbang. Tak faham tak apa. Yang pentingnya pukul 4 berhenti. Okey? Kemudian tu wa isyarat lil akhtar. Dan juga ada tanda-tanda. Tanda-tanda untuk apa? Untuk memberi amaran. Amaran bahaya ke, amaran apa kan? Amaran selekuh. Fatarsimu laka khattan amudiyan. Lepas tu muqaddimah, ada orang tanya tu sharing tajuk apa ini? Muqaddimah awaik. Jadi dia telah melukiskan untuk kamu khattan amudiyan. Khattan amudiyan artinya apa? Tu garisan lurus. Garisan yang lurus macam tu. Wastan musallas yatlubu mikal intibah. Lepas tu tengah tu ada benda ni. Dia ada tengah-tengah tu dia ada tanda pula menunjukkan bahawa apa ni, jaga-jaga kat depan tu.
Ha. Okey. Jadi apa ni? Nampak tak? Itu tanda-tanda tu bukan penting lah bagi kita kan. Tanda. Kalau tanda macam ni, Syekh duduk bercerita lah kan. Tanda ni macam ni, untuk macam ni. Tanda macam ni lah untuk macam ni. Tanda macam ni lah untuk macam ni. Lepas tu, khattan ufuqiyan abyan wasata dairatin hamra yamna'ukan dukhul. Ada tanda tak boleh masuk. Dia kata dia buat bulat macam tu. Lepas tu dia ada tanda melentang macam tu. Tanda jangan masuk kat sini. Lepas tu ada pula wasahman munkasiran janban sahman mustaqin mushtarin bi'an dan amayan mereka tajawuz bin syarikat amal mereka sebab misalnya ada pula tanda pula macam ni dia kata dia. Ada tanda tak boleh potong. Itu dah tak ada apa yang cerita bukan kita nak belajar benda ni pun. Insya-Allah kan kita nak belajar dia nak beritahunya ialah apa kan? Baiknya kerajaan ni, baiknya apa ni JPJ, baiknya JKR ni, dia letakkan semua tanda-tanda tu untuk memberitahu kepada kita bahawa kita ni jaga-jaga di hadapan ni. Apa cerita ni? Tunggu dulu. Jadi, dia nak cerita pasal dakwah sebenarnya tapi cerita benda lain. Cerita benda lain dulu, nak bagi faham. Fama min sa'irin yaltazimu hududa hazihil lafitat. Tidak ada orang yang berjalan, yang bawa kereta ke, yang melalui jalan ni, kalau dia ikut arahan-arahan yang ada pada tanda-tanda tu, illa wa yasilu muradahu wa ghayatahu aminan. Mesti dia akan sampai dengan selamat ke tempat yang hendak ditujui. Okey, sakinul qalb, dia akan tenang hati. Maknanya tak susah hati lah kan. Tak terkejut lah, tak fi lazzatin ghamirah, dia akan sampai dengan ni. Jadi kita pun boleh nampak lah sikit-sikit pun sikit-sikit apa? Bahawanya kan, bahawa alhamdulillah ada tanda-tanda tu. Tanda-tanda tu, kalau bayangkan kita berjalan nak bawa kereta, line tengah pun tak ada. Maknanya tu apa ni, line putih-putih putus-putus kan, line petem. Kadang-kadang kita nak selisih kita tak tahu mana ni kalau kereta datang dari sebelah sana, kalau line tak ada, pening kepala, itu baru line tanda-tanda lain tu macam tu juga. Kalau tak ada langsung akan ni. So bayangkan dalam dakwah ni, kalau tak ada langsung tanda-tanda tu, perjalanan dakwah ni bukan mudah. Nak sampai tu banyak masalahnya, banyak lengkar-lengkok, banyak pusing sana pusing sini, ada tak boleh masuk, ada boleh masuk, ada kena jaga, kena hantu dan sebagainya. Bayangkan kalau tak ada orang-orang yang meletakkan tanda-tanda tu, siapa akan jadi? Oleh kerana itulah dia kata wa tariqul amali islami al-haraki wasi'un lahibun. Jalan amal Islami pun macam tu juga. Dia sebenarnya, kita nak berjalan ni kan, dalam dakwah ni, dia luas, jalan tu luas. Walakin sya'nuhu musyabih. Tapi perumpamaan sama je. Dia sama macam tadi tu, yang kita pasal jalan tu. Iz aujadat al-ijtihadat asy-syazzah. Kenapa dia kata? Dalam dakwah ni, bila kita bersama-sama ni, bila ramai kan, kalau seorang tak apa lagi. Tapi bila bersama-sama pun adalah yang dipanggil sebagai, di tengah-tengah bersama kita, ijtihad syazzah, iaitu ijtihad yang pelik-pelik. Orang yang tak ikut dah, dia ijtihad marilah pelik-pelik. Dalam fiqh pun ada ijtihad pelik-pelik ni. Jangan kata, maknanya dalam semua benda lah. Jadi kita cerita pasal sekarang dalam amal Islami. Dalam amal Islami ada ijtihad pelik-pelik. Orang dia kata tiba-tiba pula dia buat pendapat macam ni pula. Pening kepala kita, betul tak? Kadang-kadang tu kan. Maknanya lain daripada apa yang sepatutnya. Sepatutnya dakwah kan kita dah belajar daripada kecil kan, bukan daripada kecil lah, daripada darjah 1, darjah 2, darjah 3. Sekarang dah darjah berapa kita kan? Tak tahu dah darjah berapa, tapi maknanya kan, pelik-pelik. Kadang-kadang datang daripada orang lama, pelik-pelik ni. Kadang-kadang daripada orang baru, pelik-pelik pula kan, dah dia baru. Jadi macam-macam pelik-pelik. Jadi sebab itulah kan, itu perumpamaan samalah dengan jalan tadi tu. Kita pada di jalan. Lepas tu ada al-ahwa. Ada ijtihad pelik, ada ijtihad yang datang daripada hawa nafsu. Jadi maksud hawa nafsu ni, maknanya bukanlah ikut saluran yang betul, bukan maksud saluran betul, maknanya ijtihad yang betul. Ijtihad ni, nak ijtihad dalam fiqh, dia mesti ada syarat dia kan. Dia ada condition.
we have to fulfill to be a mujtahid. Contohnya pandai bahasa Arab, hafal Quran, tahu semua hadis, tahu amanah, tahu ilmu syarak yang mencukupi dan sebagainya, macam-macam. Syarat-syarat untuk menjadi mujtahid, dan tak ada orang yang boleh lulus. Bukan tak ada orang lah kan, sangat sikit. Imam Syafi'i boleh lulus. Imam Nawawi kalau ikutnya boleh lulus, tapi dia pun tak sanggup, rasa tak mampu. Dan kehebatan Imam Syafi'i, last sekali dia ikut Imam Syafi'i. Imam Sayuti, Imam Ibn Taymiyah contohnya. Banyak lagi lah imam-imam yang besar-besarnya semua tu ikut mazhab-mazhab yang besar-besar lagi. Sebab apa, dia rasa dia tak mampu nak buat satu mazhab sendiri. Jadi dalam dakwah pun macam tu juga. Kita ada da'i yang besar-besar kan, yang telah menggariskan macam ni. Tiba-tiba ada orang dia buat ijtihad lain. Ijtihad apa? Dia kata ni tak tahu situasi, suasana kita, suasana kita. Jadi kita pun tak, inilah susah kan dalam dakwah ni, itulah keadaan yang berlaku. Jadi kita alhamdulillah kita cuba baca ni kan, kita akan cuba tengok betapa bentuk-bentuk kan kata. Jadi dia sebut sini ijtihadat ijtihadat yang sebenarnya ijtihadat yang kita boleh katakan tidak mengikut memenuhi syarat-syarat untuk menjadi ijtihad. Bila tidak ijtihad, lawan dia apa? Lawan dia ialah taklid. Taklid tu apa? Taklid artinya ialah mengikut orang-orang yang telah menggariskan benda-benda tu. Jadi orang yang telah menggariskan jalan dakwah tu, kita ikut kat belakang, kita ikut cara dia, kita ikut apa yang digariskan. Bukannya kita buat ijtihad sendiri, tapi ijtihad kita tu ijtihad berdasarkan kepada ahwa yang sebut tadi kan. Kemudian fi jawanibihi wa khilalihi duruban dayiqah. Di tepi-tepi dia tu ada banyak durub, ada banyak lorong-lorong, ada banyak apa ni tu kan, yang sempit-sempit lah. Samalah macam jalan tadi kan. Maksudnya bila kita berjalan ni akan ada lorong sini, lorong sini. Wal itafat muhlikah. Dan kemudian ada selekoh-selekoh yang muhlikah, yang boleh menghancurkan, yang boleh menjatuhkan orang tu. Macam jalan raya, kalau selekoh-selekoh tajam tu akan jatuh. Macam tu kan. Kemudian, jadi dalam dakwah pun macam tu juga. Akan ada benda-benda macam tu. Wa awaid mu'arqalah. Dan juga kemudian ada awaid. Awaid ni halangan-halangan. Halangan-halangan mungkin batu ke, mungkin. Tapi kalau dalam dakwah ni apa halangan-halangan dia? Itulah kamu kan cerita kan. Dulu kita tak kahwin, sekarang kita kahwin. Dulu kita tak ada kerja, sekarang ada kerja. Dulu kita tak sibuk, sekarang kita sibuk. Dulu kita belajar, sekarang kita tak. Kan banyak macam-macam tu kan. Jadi benda-benda tu semua tu, itu adalah benda-benda yang mu'arqalah tu, yang akan menghalang perjalanan dakwah kita. Kita tengoklah kan, orang terhalang dengan dakwah ni kenapa? Ada orang kerana masa belajar dia okey, masa kerja lah jadi tak okey lah, lupa habis. Masa tak kahwin dulu okey, sekarang masa dah kahwin, masa tak ada anak okey, bila ada anak jadi tak okey. Masa gini okey, masa muda okey, masa tua lain pula. Nampak tu. Itu adalah, jadi kita boleh senaraikan lah. Jadi kalau share apa ni, share di apa, ya Allah lupa pula ni, Fatayakan, kan ada buku di Al-Mutasakitun tu kan. Orang-orang yang gugur. Jadi orang gugur tu disenaraikan. Jadi kita mungkin boleh tambah lagi benda-benda dalam wakil kita. Siapa nak tulis buku, baguslah kan dia tulis buku. Dia tulis buku benda ni, awaid pula. Apa ni, penyebab gugur di jalan dakwah di Malaysia. Boleh juga siapa nak buat. Okey, jadi itu ada awaid mu'arqalah, kemudian ada abad al-ghirah alaika ghaira inaratahu laka bi anwarin sati ahlami'ah fi saffin mustaqim takshifu laka darbaka iza halla salamul fitan wa ghayr tasaddi li tahzirika min al-awaid mudayyaqah bi syahadati hambar islam muntalati li yusallim muntalataka sorry payah nak baca. Jadi semua dia kata, jadi orang-orang yang sayang pada awak, bila benda ni adalah jalan dakwah ni kan, ada macam-macam ni masalah-masalah ni kan. Jadi orang-orang yang ghirah ni orang yang cemburu lah. Kata bahasa Melayunya, tapi cemburu tu maksudnya lah orang-orang yang sayang. Orang yang sayang kepada
kepada da'i ni kan. Jadi macam kita semula kan sayang pada da'i, kita sayang kalau boleh da'i ni jangan jatuh. Kita dah tarbiyah dia daripada muda-muda dulu, daripada sekolah dulu, daripada universiti dulu. Tiba-tiba dia ni boleh hilang, kan sedih. Masa dulu kita pergi ke tempat dia, tiba-tiba dia sekarang dia hilang. Sedihlah kita kan. Jadi sebab itulah saya kata orang-orang yang sayang kepada kita semua ni, dia akan cuba untuk ni kan, menerangkan, menyalakan lampu inaratahu. Inarah tu menyalakan lampu, mana yang kalau dalam gelap tu kan dia ambil lampu nyala kan, obor tu. Laka bi anwarin sati'ah lami'ah, dia menyalakan dengan lampu-lampu yang bergemerlapan. Fi safin mustaqim, nak tunjukkan ni, ni betul ni. Betul pergi kat sana, lampu kat sana ada. Pergi jalan-jalan sana. Jangan begitu ni. Takshifu laka darbaka, dia akan menyalakan, dia akan membentangkan, dia akan menyerlahkan kepada kita semua apa ni? Darbaka, jalan kamu. Ni jalan yang betul, dia kata. Iza halla zalamul fitan, ketika berlakunya fitnah. Fitnah dalam dakwah ni. Fitnah dalam dakwah ni banyak kan? Kan fitnah gini jadi kita ni betul, jangan gini wa ghayrat tasaddi li tahzirika min al-awa'im mudayaka bi isyaratin amra. Jadi dia telah menghalang kita ni semua daripada kita ni jatuh kepada lubuk-lubuk tu kan. Jadi diberikan ni isyarah hamra, dia kata ini apa benda ni, ini tanda-tanda merah, lampu merah kan. Kalau lampu merah nak kena berhenti. Kalau ni selekor ni jaga selekor kat depan tu, jangan terjun tu. Semua tu dibuatkan apa? Untuk liuslima muntolaqaka, untuk menyelamatkan muntolak kamu. Muntolak kamu mana? Muntolak dalam buku muntolak yang kita baca pada awal ni. Jadi kita kalau baca muntolak saja, alhamdulillah kita nampak cara nak buat macam ni. Kenapa kita kena buat macam ni? Kita pun nak start berjalan. Bila nak start berjalan, kita pun masuk dalam perjalanan dakwah ni, tiba-tiba kita pun tengok rupanya ada banyak. Jadi orang-orang yang telah berlalu awal, dia telah memberikan kepada kita memberikan kepada kita jalan-jalan, menunjukkan kepada kita kan. Jaga-jaga nanti depan ni ada ni ada lubang depan ni. Jaga kan, jangan laju sini sini jaga. Selekor ni ada. Macam itulah kan. Jadi semua tu adalah untuk menyelamatkan mentolak kita. Kalau kita juga kan, kita dulu kan dah start ikut tarbiyah. Masa kita belajar dulu di universiti, kita start ditarik oleh orang. Betapa susahnya orang nak tarik kita kan. Akhirnya orang pun dapatlah menyelamatkan kita, menarik tangan kita daripada jahiliah. Kalau tak kita, tak tahu jadi apa kan. Jadi orang biasa ke, jadi Islam yang baik saja ke, orang yang baik saja kan. Tapi tak nak fikir pasal dakwah dan sebagainya. Mungkin macam tu. Tapi orang selamatkan kita. Orang tarik tangan kita dengan susah payahnya. Setahun, 2 tahun, tajmik, tarbiyah. Akhirnya kita pun sedar. Kita pun start nak berjalan. Bila start nak berjalan, orang tu masih lagi mengiringi kita. Itu nak menunjukkan bahawa di sana ni jaga kan. Jalan ni, jalan bahaya ni jaga. Maknanya dia tak biarlah kita pandai-pandai kau lah, berjalan lah kau. Tak ada kan, alhamdulillah. Itulah dia cerita ni. Jadi sebab itulah Syekh ni kata, bila dia dah cerita dah pasal muntolak ni kan, dia tak stop kat situ saja. Tapi dia nak kita terus berjalan, nak jaga depan ada banyak benda. Walakin ar-rawabit bainana rawabit qalbiyah. Tapi hubungan kita, dia kata, ikatan kita ni ialah ikatan hati. Bukan ikatan tali. Bukan ikatan, kalau kita persatuan, ikatan apa persatuan? Ikatan persatuan aku. Kan? Ikatan, ni siapa? Ni AJK, ni ESCO, ni benda kan. Itulah. Itu biasanya yang tu biasanya. Itulah ikatan kemanusiaan ataupun dalam persatuan biasa. Tapi kita ni bukan. Ikatan kita ialah ikatan hati. Wa masyairuna raqiqah. Dan feeling kita ni sangat lembut lah kata. Macam tisu kan. Lembut macam tisu lah. Halus. Kemudian, apa lagi? Wa ma'anil wisal ma'aka mutabakhtarah mayyasah. Ini bahasa Arab apa benda ni. Syekh ni memang bahasa Arab hebat-hebat ni. Iaitu apa ni? Ma'anil wisal. Pengertian hubungan bersama kamu ni memang nak kata apa, nak kata halus lah halus dan seni dan
Balighatul lutfi. Balighatul lutfi. Al-lutfi ni halus. Balighah ni melampau-lampau halusnya. Gitu lah. Nak ceritanya bukan hubungan biasa-biasa tapi hubungan sahaja kita ni hubungan yang fa'abat isyaratuna an tatamassal khattan wa sahman. Jadi dalam perjalanan dakwah ni dia tak seperti jalan raya. Dia tidaklah seperti dia kata kita kena lukis garisan merah ke garisan gini, buat bulat ginilah. Lepas tu ada anak panah gini. Bukan dia kata. Tetapi perasaan ini diungkapkan dalam bentuk yang berbeza. Iaitu perasaan yang tadi yang JKR tadi tu dia buat dalam bentuk tu papan tanda. Tapi kita ni orang-orang yang sayang kepada kita, orang berjalan dahulu ni, dia sayang kepada kita. Dia melahirkan satu zahrah hamra fi ardi qalbi. Di dalam bunga hatiku, di dalam bumi hatiku tumbuhlah satu bunga yang berwarna merah, bunga ros yang merah. Ta'kisu awraqaha wa madat safa nufus saliful mu'minin. Dia punya daun-daunnya, dia kata wa madat tu kegemaran safa nufus adalah lahir daripada kesucian hati orang-orang yang terdahulu daripada anda semua. Wa khifatun ruh syu'ara, dan keringanan ruh jiwa para penyair. Penyair tahu penyair ni dia ni berjiwa halus tak kalau tak dia tak boleh nak ungkapkan buat syair-syair. Buat syair tu artinya ialah kalau kita sajak lah kan buat sajak yang indah. Jadi benda-benda indah ni macam Hisam bin Sabit contohnya kan di zaman Nabi SAW dulu kan. Dia ni maknanya dia berjiwa halus. Jadi orang berjiwa halus ni macam jadi Syekh ni kata macam tu lah kan. Sebenarnya ramai penyair-penyair ni banyak mengungkap satu benda kerana dia sayang. Kemudian tunabbihuka ila akhtarit tariq, orang-orang yang dahulu daripada kamu ni dia sayang pada kamu dan dia ni akan mengingatkan kepada kamu. Kalau tak dia jalan kan biarlah, tapi bila dia berjalan je dia terpancan satu. Jaga-jaga di sini, dia jalan sikit dia jumpa mak bahaya, dia pancang sini, jaga-jaga di sini ada kerengga, di sini ada lubang, di sini ada kayu, di sini ada batu licin, di sini macam-macam kan. Setiap kali dia berjalan depan. Sebab tu kita yang berjalan di belakang ni, alhamdulillah kan, mudah kan. Untung kan. Taklah terkejut jatuh dulu. Tak kan. Fahazihi zahratun nabatat biturba badat fi humratin min zawbi qalbi taqabbalaha bihazal qalbi rifqan fi qalbi wa hazal qalbi hasbi. Dia pun bersyair sini panjang-panjang ni kan. Nabatat fi qalbi iqbal min qabl. Maka benda ni dia kata dia kaitkan pula dengan Iqbal. Iqbal seperti Syekh Iqbal lah kan. Sir Muhammad Iqbal yang daripada Pakistan tu. Yang kawan kepada Maududi, yang dia ada buku-buku dia. Buku dia seni, buku sajak yang halus, yang indah kan. Jadi dia telah menuliskan, mengungkapkan benda-benda ni semua. Hanya mampu dibuat oleh penyair lah. Mungkin ada di kalangan you all semua ada yang penyair kan. Tak tahu penyair ataupun sajak kan yang berjiwa halus. So mungkin dia boleh tulis. Dia gunakan manfaatkan benda tu untuk mengungkapkan satu perkara kan, yang kita orang biasa tak boleh nak ungkapkan. Jadi itu ada kata dibuat oleh Syekh Iqbal. Saya tak terbacalah terjemahan tu. Wa auda'aha hadiyatahul hijaziyah fama adraba ahazihil hamra alqaniyah fi zahrati hiya hamratu khajal min waqi'i katsir min ad-du'ah intasaba ila rahtihim wa alhahum intisaruhum li nufusihim anil mawazin asy-syar'iyyah fil khilaf fahum fi hisatin ittirab tafutuhum ma'hal furas wan nasru minhu qarib law sakanu latanawashu. Apa benda ni? Nak kata ni kat sini ialah dia kata kan yang merah ni kan, yang merah tadi ni, hati merah tadi, hati bunga merah di hati ni. Adakah kerana malu ke? Mungkin kerana malu. Malu apa dia kata? Sebab kadang-kadang kan orang yang berjalan dalam jalan dakwah ni kan, bila dia tengok kadang-kadang para da'i, orang yang dah kenal dakwah, tiba-tiba dia ni jadi macam ni, kan? Macam kita rasa macam, tak logik. Dia jadi macam ni. Ni dia dulu takkanlah, ya Allah,
tergoda dengan dunia ke, kan? Ataupun dia ni jadi macam ni ke? Jadi macam satu benda yang tak logik. Dulu bukankah kita sama-sama faham macam ni? Kenapa dia boleh jadi macam tu? Kenapa dia boleh lari daripada syarak, katakan? Ataupun kenapa dia boleh, ya Allah, tenggelam dalam dunia dia? Dalam dunia, kan? Dalam dunia. Kenapa dia sanggup buat pada ikhwah macam ni? Macam, tak logik. Itulah yang kalau kita sekarang tengok, kan? Tengok apa ni, kan? Dalam keadaan senario politik pada hari ini, kan? Kadang-kadang setengah-setengah orang yang pernah ikut tarbiyah. Tapi kadang-kadang, ya Allah, macam tak logik. Macam ni ke? Masya Allah, tak, kan? Sama ada berkata kata kasar ke, bercakap kasar ke. Sama ada mengungkapkan kata-kata yang tak patut dikata sebagai seorang Muslim ke. Bukan maknanya keluarkan daripada agama, kan? Tapi maknanya kata-kata yang tak patut. Kalau orang tarbiyah macam mana? Sebetulnya dia tak, seorang yang tidak berakhlak, kan, mengeluarkan benda yang tidak berakhlak dengan akhlak. Jadi benda-benda ni semualah yang kita kata menyebabkan dia kata, adakah hati aku yang jadi merah ni kerana malu benda tu, melihat keadaan tu semua. Hamratul khajal gitu. Merah kerana malu. Kan malu kan merah pandang mukanya kerana malu, kan. Bukan marah. Jadi marah pun kadang-kadang marah kerana merah. Atau merah kerana apa? Merah macam-macam merah. Jadi sebab apa? Sebab dia kata, sebab ada pada da'i ni, dia ni intasabu ila rahtihim. Dia ni bersama dalam dakwah. Tetapi intisar lin nufus. Dia tu macam nak menangkan diri dia. Maknanya dia nak kata dia juga betul. Ya, apa pelik sungguh perangai da'i macam ni, kan? Dan sehingga dia ni intisar lin nufus, dia nak kata benda tu betul sedangkan benda tu adalah bertentangan dengan mawazin syar'iyah. Dengan satu benda yang bertentangan dengan mizan syarak fil khilaf, ketika berbeza pendapat. Okey, fahum fi hisatin. Jadi dia ragu tafutu ma'al furas, menyebabkan keadaan ini melambatkan mencapai kemenangan yang sepatutnya dicapai oleh dakwah. Jadi dakwah sepatutnya dia dah sampai, kan, tak? Sepatutlah, contohnya akan sampai tahap ni, contohnya akan sampai tahap misalnya 70%. Tapi oleh kerana perangai para da'i bergaduh sini menyebabkan mereka itu melambat. Kadang-kadang ada peluang yang boleh dicapai oleh para da'i tapi tak dapat diambil. Itu nombor satu. Nombor satu apa? Merah malu. Yang kedua, amhiyah hamra ad-dima' an-nazifah. Ataupun merah tadi itu kerana apa? Kerana ad-dima', kerana darah. Merah tu, merah kenapa merah? Bukan merah malu punya, merah kena darah yang teruk lah. Kenapa kena darah yang teruk tu? Sebab apa? Sebab dia kata an-nazifah saqat zarhati. Kerana darah tu mengalir deras telah tersembah terkena kepada bunga aku sehingga bunga aku ni menjadi merah. Min qalbin jarahat masaibil muslimin, kerana melihat apa yang telah menimpa orang Islam. Wa fitanu haula'i du'ah, dan juga para da'i ini telah tenggelam dalam fitnah. Fi waqtin yalzimuna fihi al-kasir minal jid. Sedangkan sepatutnya kita ni kena bersungguh-sungguh. Kan, da'i kena lebih kuat lagi, kena ambil peluang, patutnya kena. Tapi tengok-tengok dia berdarah habis. Jadi berdarah habis, kata darah aku. Yunasibu dakhamatil hajah. Sedangkan keadaan ni kita memerlukan kepada kuat bekerja. Tetapi sedih tengok, sedih dan berdarah. Yang tadi malu, yang ni illa annaha nazfun mu'lim min jarhin azani lam astati' ma'ahu kabtul anin fakhalatat lughati ar-raqiqah alfazu itab syadid wa ta'nib wa taqri' asa an tankasiru li anini qulubil mukhtalifin fata'afu laghzuha al-lahib wa taskunu ila afya'it ta'khir. Itu pun ayat yang indah-indah lah yang Syekh ni sebutkan. Bal hiya tanhadat wa ibarat. Jadi dia kata aku luahkan benda ni dalam bentuk buku ini, dalam bentuk ungkapan-ungkapan yang yang kadang-kadang kecewa melihat keadaan ni. Tu yang bawah lagi, kan, ghaira, jumpa ghairu annaha bukaun laisa lahu nasabun ma'a buka'il hasrah wal yas.
Bahkan ia dikata adalah tangisan. Dia bukanlah tangisan yang tidak ada sandaran, yang tidak ada nasab bersama dengan ni. Fa inna minal ar an nabki hazil buka amlam nusya'an. Kerana kita menangis pun tak bolehlah menangis saja suka-suka hati menangis tak. Menangis tu, menangis ni dilarang oleh syarak. Katakan, kama annahu minaz zulmi lil jail jadid min nasyiatid du'a an nabki. Tak boleh kata kita hanya menangis-nangis saja. Menangis sedih tu buat apa? Kan? Sebab apa? Generasi baru Muslim ni, dikata kita menangis, wa nahnu narahum yaftahuna tuba'an abwabal amal. Sedangkan mereka ni dah bekerja kuat. Orang muda sekarang kan, bekerja membuka banyak pintu-pintu harapan. Fi himmatin aliyah, dengan penuh himmah yang tinggi. Wa tasmim al istidrak, dan mereka cuba untuk mengubah keadaan. Innama huwa buka mafrud fil fitrah al-kulli. Cuma tangisan kami ni, dikata kami orang tua kan, tangisan-tangisan yang nak macam mana tangisan fitrah, tangisan biasalah kan. Inda kulli wakhrah mu'limah, bila tengok benda yang teruk, yukhalituhu buka haya, campur dengan malu, baina yaday rabbin raqib, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbu an yara ma'aqi abdihi tataraqta fiha dumu'un khasyah ba'dal. Okey, jadi fanzil akhi. Dia pun kata last sekali, kata turunlah saudaraku, waski zahrati, marilah siramlah bungaku. Apa duk berbunga-bunga, saya tak dengar cerita pasal bungaku. Fa inna amamaka mazalik wa awaiq. Di depan kamu ni jaga-jaga ada banyak simpan-simpan yang selekos-selekos, penghalang-penghalang banyak. Wahya muntasibah lak. Ia memang ditegakkan untuk kamu, diletakkan untuk kamu. Maknanya kita berjalan ni memang diletak depan kita. Kalau kita tak ikut jalan dakwah, tak ada benda tu. Betul kan? Tapi oleh kerana kita mengikut jalan dakwah, kita dalam tarbiyah, kita ni, makanya benda tu akan ada depan kita. Tada'a awraqahal amra nasamatul iman. Tapi daripada daun-daun itu menyanyikanlah irama-irama iman. Tunabiuka ila adabis sair fi hazat tariq. Dia akan memperingatkan kamu tentang adab-adab dalam perjalanan ini. Jadi, habislah mukaddimah. Apa masuklah sini pula. Topik yang pertama dalam buku Awaiq ni, iaitu Zamratul Qalbil Wahid. Iaitu Zamrah Qalbi Wahid. Kumpulan satu hati. Apa kumpulan satu hati ni? Iaitu dia akan ceritakan bahawa kita ni sebenarnya ialah bersatu. Sepatutnya bersatu. Banyak benda yang kita bersatu ni. Kenapa kita nak bergaduh? Kenapa kita ni? Jadi bila kita ni bersatu, kita akan lalui sama-sama halangan-halangan yang berlaku di depan kita ni, insya-Allah, dan kita akan cuba kenal sebelum kita berjalan melalui sesi-sesi kita dalam Awaiq ni. Insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itulah dulu pada petang ini, insya-Allah pada sesi ni. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.